Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada malam ni kita sambung balik muzakarah kitab Munyatul Musalli yang dikarangkan oleh Syekh Daud bin Abdillah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi pada malam ni kita sambung pada kata ada pun hakikat yang batin. Situ dah. Baik. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Adapun hakikat yang batin, maka seumpamanya khasyuk. Baik, kita sambung kembali berkaitan dengan hakikat sembahyang yang batin. Terdahulu kita telah membicarakan berkaitan dengan rupa sembahyang yang zahir yang sempurna. Kerana kata Syekh Daud, nak bagi sembahyang kita ni sempurna dan juga nak bagi sembahyang kita ni diterima oleh Allah, mesti kena sembahyang di atas dua rupa. Yang pertama, kena sembahyang rupa yang zahir yang sempurna. Yang kedua, kena sembahyang rupa hakikat yang batin yang sempurna. Hak telah kita bicara dah, rupa sembahyang yang zahir yang sempurna kita telah bahas dah. Jadi hak sambungannya ada pun hakikat yang batin. Ada pun hakikat yang batin. Apa maksud hakikat yang batin? Tulis situ. Hak mana ada kitab lah, tulis situ. Tulis betul kata hakikat yang batin tu. Maksudnya hakikat dalaman, hakikat dalaman yang bersangkut paut, hakikat dalaman yang bersangkut paut dengan tugasan hati. Itu dipanggil hakikat yang hakikat yang batin. Adapun hakikat yang batin, hakikat dalaman pula. Hak dulu nu rupa luaran. Rupa luaran hak nampak tengok
dengan mata, hak dapat dengar dengan telinga, itu rupa zahir. Hak ni hakikat batin pula, hakikat dalaman. Kita dengan mata dak apa, kita ndak telinga dak dengar. Kerana apa dak dengar dak nampak? Kerana hakikat dalaman ni bersangkut paut dengan tugasan hati. Mana contoh? Maka seumpama hakikat yang batin. Maka tu jawab pada kata ada pun tu. Maka seumpama hakikat yang batin tu, gapo? Yang pertama dikata khasyuk. Gapo khasyuk? Khasyuk ni benda pejam mata. Kenapa khasyuk? Khasyuk ni hak berkaitan dengan hakikat dalaman ni, yang berkait dengan yang berkait dengan tugasan hati. Gapo khasyuk? Kenapa khasyuk? Yang mana Allah Ta'ala sebut ada dalam surah Al-Mu'minun tu, qad aflahal mu'minun alladhi hum fi salatihim khashi'un. Ada qad aflaha, sesungguhnya telah berjaya, telah mendapat keuntungan. Siapa yang mendapat keuntungan? Oleh mereka yang beriman. Allah Ta'ala kata, orang beriman, orang yang hatinya percaya pada Allah, orang yang hati percaya ke Rasul, orang beriman ni pasti dapat kemenangan, pasti dapat keuntungan. Mana ciri-ciri orang mukmin yang dapat keuntungan, yang dapat kemenangan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang mana di dalam sembahyang mereka itu khashi'un. Khashi'un. Kenapa khashi'un? Khashi'un kenapa khashi'un? Pak Akai. Kenapa khashi'un? Bijang mata. Dak buka-buka. Kenapa khashi'un? Tulis situ. Khashi'un yakni tetap hati. Khasyuk yakni tetap hati. Apa maksud tetap hati? Tulis pula. Maksudnya hati. Maksudnya hati ingat hanya kepada Allah. Hati hanya ingat kepada Allah, dan ingat bahawa beliau sedang munajat kepada Allah. Tu khasyuk. Patut orang nanya pula, khasyuk ni ada berapa? Jawabnya khasyuk ni ada dua. Yang pertama dipanggil khasyuk zahir. Yang kedua dipanggil khasyuk batin. Khasyuk zahir, khasyuk lagu mana? Khasyuk batin, khasyuk lagu mana? Baik. Khasyuk zahir ni lagu mana khasyuk zahir? Khasyuk zahir ni ialah anggota tidak bergerak. Anggota tidak bergerak. Melainkan bergerak tu yang disuruh dalam semayang, tu je hak yang digerak. Adapun hak yang tidak disuruh bergerak, tidak bergerak. Tetap gini.
Dalam semayang disuruh gerak tak tangan gini. Dalam semayang tak. Maka kalau pasal gini sama, dipanggil tak khasyuk zahir. Kerana khasyuk zahir ni anggota tak gerak, melainkan bergeraknya perbuatan yang disuruh bergerak. Itu khasyuk zahir. Khasyuk zahir dipecah pula. Ada khasyuk kepala, khasyuk mata, khasyuk tangan, khasyuk kaki, banyak pula. Ada pun hak yang dikendaki khasyuk di sini ni khasyuk batin. Apa khasyuk batin? Tetap hati. Apa makna? Apa maksud tetap hati? Maksudnya hati hanya ingat kepada Allah, tak ada ingat ke moga lain. Dalam mayang ni kita ingat kepada Allah. Kalau kita kira 4 rakaat, ingat ke Tuhan hanya ni. Kalau kita dah tak 1 rakaat ingat Tuhan. Disebut dalam kitab Majmu' Salasa Rasa'i, tak memadai khasyuk bagi orang awam tu paling kurangnya memadai 1 rakaat. Memadai dah kita khasyuk bagi orang awam ni 1 rakaat. Persoalan, siapa dak serakaat? Siapa dak serakaat? Jawabnya dak siapa. Dak siapa serakaat khasyuk alam maya. Masa takbir molek lagi Allahu akbar, molek lagi ingat Tuhan. Baca doa iftitah molek lagi. Baca tahiyat suku dia ingat Tuhan dah. Tengah-tengah mayang kejut apa? Gula ayam atas dapur dia ingat tutup. Tak khasyuk dah tu. Kayak gitu lelaki aku balik lagi. Nak akan si. Mana? Tak khasyuk dah. Mulut siratal lazi, hati gula ayam atas dapur. Tak khasyuk dah. Tengah-tengah mayang kejut. Kain dak akak ujang. Tak khasyuk dah. Namanya so ni kan pakai hujan lebat ama ni kan. Tengah mayang hujan lebat. Setok Allah kai. Atak ampayang, dak akak sekarang lari. Tak khasyuk dah. Bila tidak khasyuk, diri semayang derah ke lambat? Yang derah Sebab apa? Takut baju basuh berjeruk. Tak khasyuk dah tu. Tengah-tengah mayang molek ada temu nak kuci. Tak ada cara dak temu manalah anak kuci. Dalam mayang tu temu Allah berbatal. Anak kuci temu. Tak khasyuk dah. Siapa? Kita ni nak orang awam. Nak ustaz cara ustaz. Nak bomba cara bomba. Ustaz dah khasyuk tak? Dalam mayang mikir pahni mana pahni, mikir jadual. Jadual ngajar pahni mana pahni. Tak khasyuk tak? Jawabnya khasyuk ni barang apa? Barang payuh. Orang tanya ulama, apa hukum khasyuk dalam sembahyang? Apa hukum? Hukum khasyuk dalam sembahyang apa hukum? Apa hukum? Hukum khasyuk dalam sembahyang. Berarti kalau ada khasyuk dosa. Dah lama kita pakai dosa ramai-ramai. Jawabnya hukum khasyuk dalam sembahyang tu sunat. Nak khasyuk wajib. Faham tak? Kita ana sebut ustaz, kita anak kunci syurga. Dia dengar kita anak kunci syurga. Yang dikarangkan oleh siapa? Anak kunci syurga. Dia dengar kita tu. Dia dengar kita tu. Kita anak kunci syurga. Yang dikarangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi. Pengarang kitab Nawur, dia juga pengarang kitab Anak Kunci Syurga. Dalam tu ada sebut hukum khasyuk dalam semayang ni hukumnya sunat. Nak khasyuk wajib.
Mujur khusyuk hukum sunat. Kalau wajib dosa sama kita. Dahlah kita dosa bertimbung-timbung. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa perut, dosa kaki, dahlah bertimbung-timbung. Mujur gak khusyuk tu hukumnya sunat. Kalau wajib dosa sama kita pakai. Allah. Lepas tu ada doa cara nak khusyuk ada tak? Nak tanyalah, kita buat pada contoh mudah-mudah. Zaman Pak Hakim bercinta dengan orang di rumah. Cakap telefon galik tak? Galik. Sedar tak ujang? Sedar tak nyamak ketik betis? Tak cara dah. Apa jadi gitu? Khusyuk lah tu. Apa nu hati sanubari tu nu ingat ke kekasih dia. Dah gitu bah. Berapa nak gayut telefon? Nak gayut telefon. Ke dalam proses. Dalam proses tu. Nah itu khusyuk tu. Nyamak ketik dah rasa cara dah. Nyamak ketik bukan seekor. 5 ekor sebeti. Rasa benda dah. Bila hati tu duk terbayang gambar kasih, muka kasih tu. Oh. Diri sejam. Berasa lama tak? Kejap. Berasa berapa minit? Diri sejam. Zaman Pak Hakim, zaman pakai duit ke? Ada lagi? Dah. Zaman kau tu? Zaman kau ni? Oh. Dah Pak Hakim dah. Dah nulis surat. Dah nulis sipang surat tu Pak Hakim. Dengan sipang ke? Dengan sipang aku tak baca kau. Zaman surat dulu ni. Zaman kita asrama tu, hari Khamis dah alik minggu dah alik asrama. Hari Khamis kupu duit seling banyak supik lah. Tak lah apa? Oh. Sejam tak berasa. Sejam tak berasa. Nak ayat apa? Khusyuk aja. Tu khusyuk. Tu. Maka seumpama hakikat yang batin itu, yang pertamanya khusyuk. Tu bahadah tu. Dan hadir hati. Dan hadir hati. Gapa hadir hati? Gapa hadir hati? Tulis itu pula. Tulis pula pada kata hadir hati. Faham tak kata hadir? Zaman sekolah cikgu nanya kan, Muhammad Hakim hadir. Mana guna hadir? Cuba royak. Hadir. Muhammad Abdullah Daari. Tidak hadir. Makna guna? Hadir makna tuan badan berada dalam kelas. Tidak hadir, tuan badan tak ada dalam kelas. Walaupun di mari sekolah duk luar. Zaman sekolah subjek ni hok dak bahir kali kuat motai. Pernah motai? Zaman sekolah dak je motai. Bukan motai dak ai sekolah, motai dak kelas. Dak masuk umur lah. Hakim dah motai. Lama-lama sekolah. Subjek itu aku dah berakhir. Mana kata tak sekolah. Sama pakai. Segu itu dah berakhir tak kata. X rasa 2 plus lepas tolak G tak faham itu. Tu nak wayak dah. Walaupun di mari sekolah, tuan badan tak ada dalam kelas. Dia panggil motai. Dia panggil tetap tidak hadir. Ni dikata hadir hati. Apa maksud hadir hati? Tulis situ. Betul kata hadir hati. Maksudnya ialah satu ungkapan. Hadir hati inilah satu ungkapan. Dan satu pengertian. Hadir hati ialah satu ungkapan atau satu pengertian. Ingat, hati akan Allah Ta'ala selama-lamanya. Dan
tidak ingat dan tidak ingat akan sesuatu yang lain, dan tidak ingat akan sesuatu yang lain. Itu maksud hadir hati. Satu ungkapan atau satu pengertian, hati ingat akan Allah tu selama-lama. Apa maksud selama-lamanya? Sokmo. Hadir hati ni lagu mana? Satu ungkapan, hati ingat kepada Allah tu sokmo. Start daripada takbir sampai ke salam, hati ingat ke Tuhan sokmo. Tak ada ingat ke benda lain. Payah kau tahu. Payah kau tu. Nak uya hati ingat ke Tuhan sokmo. Payah tu. Payah tu. Orang tanya, tokoh bilakah kita semayang ni hati ingat ke Tuhan sokmo? Masa bila? Ada tak satu saat ke, satu situasi ke, satu kelakuan ke, kita semayang ni kita akan ingat ke Tuhan sokmo? Ada tak? Ada tak? Jawapannya ada. Bila? Ketika kita yang pertama dapat musibah, yang kedua ketika kita sakit. Ketika mana kita orang mendapat musibah, dapat bala ni, bila kita memayang, hati ingat ke Tuhan sokmo ke sekejap? Orang yang kena musibah, masalah, tekoh yang mayang, tekoh di susah tu, tekoh yang basah tu, dia ingat ke Tuhan sokmo ke sebetul masa tu? Bandingan mudah lah, kita buat mudah. Orang yang kena hukuman gantung sampai mati, contoh, ki gapo hak hukuman gantung sampai mati? Ki gapo hak berat? Bunuh orang ki gantung. Lagi ki gapo lagi? Dadah tu ya, dah. Ki dadah lah, contoh ki dadah. Kalau cara di mahkamah ikhlas tu akan khabar, dengan ini anda dikenakan hukuman gantung mandatoria. Gitu. Ke gantung sama mati gitu ke apa? Gantung mandatori gitu. Gantung sama mati maknanya. Jadi kalau selasa perbicaraan di mahkamah, kalau orang Islam ni dia gantung hari Jumaat, orang bukan Islam satu hari Jumaat pas subuh, jadi ada berapa balance di hidup? Bagi hari Selasa dah dia kena jatuh hukuman gantung sampai mati, hari Jumaat hukuman gantung dilaksanakan. Ada berapa hari baki di hidup? 3 hari. Kita pernah lah ceramah di Pulapu. Kenapa Pulapu? Dia kata abang, dia tanya pegawai lah, dia kata memang ustaz hari Jumaat. Tanya dia, boleh cerita sikit dak pengalaman, dak inspektor sendiri tengok banduan apa? Banduan terakhir kenapa? Banduan terakhir. Dia kata ustaz, majoriti orang Islam lah, banduan terakhirnya baki-baki kehidupan dia tu kita akad tangan ustaz. Memang hebat. Ibadat hebat saya sudah. Malam-malam penuh dengan tangisan malam-malam. Tak tidur pokok ni. Baca Quran kena molek khotang malam tu. Tekoh yang banyak Allahu Akbar tu. Hati ingat Tuhan sama-sama. Kejap-kejap ingat Tuhan saja. Sama-sama lah. Sebab apa? Dia mikir keadaan diri dia tu penuh dengan dosa. Anak ayat tu hadir hati. Ingat ke Tuhan sokmo. Tidak ingat suatu hak lain. Kalau orang tanya kita, nak dok terah duk J sehari, lokat sehari, hati esok tu baik lah. Nak terah apa? Nak asyik kehidupan dalam wak lawatan esok jaga sehari. Nak terah kali baru kita rasa okay, ni jaga. Apa buat ustaz susah sakit saja.
Ustaz tu dak gi demai gitu. Jawabnya siapa nak pak gitu dah. Tak mau belaka. Tapi hudud dalam semua ni. Dah lah hari Jumaat hukuman gantung akan dilaksanakan. Jawab tak ada ingat. Gapo-gapo dah lah. Malaikat ketika tu dia ingat mati. Ingat mati dah masa tu. Wa amal ibadat. Oh, hati ingat ke Tuhan sokmo-sokmo. Doa lama, baca Quran banyak masa tu. Zikir banyak ibu-ibu masa tu. Teragi jalan kali. Tak. Nak wayak tu mana hadir hati. Ini dipanggil apa tu? Hakikat yang batin. Hakikat dalaman yang bersangkut paut dengan tugasan hati. Mana antaranya? Hadir hati. Lagi dan sempurna ikhlas. Gapo sempurna ikhlas? Tulis pula. Sebab kita usolli payah. Tulis gapo sempurna ikhlas. Ikhlas lain, sempurna ikhlas lain. Orang tanya kita Pak Akil, kalau semayang nak syurga ikhlas tak? Okay. Pak Akil semayang nak benda. Dok semayang garis insyak subuh zuhur asar nak gapo? Lagi? Nak pahala. Kalau semayang nak pahala ikhlas tak panggil? Dah ikhlas lagi? Nanti. Makna dah ikhlas lagi kalau semayang nak pahala. Tapi Tuhan suruh dak kita semayang ni, Tuhan suruh dak kita buat amal ni cari kelebihan. Tuhan sebut dak buat amal ni kelebihan gini. Sebut dak? Lepas tu kita buat amal nak kelebihan tu salah. Lepas tu kata dia ikhlas. Tuhan khabar kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Dan khabarkanlah begitu gembira ya Muhammad kepada orang yang beriman dan mereka yang mengerjakan amal soleh, anna lahum, bahawasanya pasti kami sediakan bagi mereka itu syurga. Kemudian Tuhan cerita sifat syurga. Bawah tu pula walahum fiha azwajun mutahharah, dan pasti kami akan sediakan bagi mereka itu azwajun. Azwajun lapar jamak daripada zaujah. Apa zaujah? Orang dah nampak ni. Zaujah asal mana isteri. Di sini bukan mana isteri, anak dara, bidadari. Azwaj bahasa Arab lapah jamak. Jamak dalam bahasa Arab start daripada nombor 3 ke atas. Dah banyak berapa? Paling kurang 3. Wa azwaj lapah jamak bahasa Arab, bila kata lapah jamak bermula daripada nombor 3 tang ke atas. Dah banyak berapa? Dah lari. Nak buat kan? Seorang. Tak boleh. Bagi azwaj 3 orang. Nak berapa orang? Biar apa tak ada bini sini. Dah arah ada ini tak ada ni. Anak apa orang apa ke? 8. Ya ke dok ke apa? Kau tengok dah 8 aku. Abang nak apa? 3 lalu. Tapi Tuhan wi dak 3. Paling kurang Tuhan wi berapa? Ratus-ratus kan. Oh cak ayang ngah tu. Dia pak akin kau cak ayang iso sama. Pak kau tenang awak hari. Dah comel ngah ke comel. Dalam kitab mana sebut ni? Kitab mau dia ingat, tapi ciri-ciri bidadari nak royak. Oh, hebat. Comel dia tu kalau turun di atas muka bumi, terselok betih jadi malang lalu. Comel. Kalau turun tengah hari, terselok betih malang lalu jadi. Comel. Ada setara tu puan. Jadi atas muka bumi comel lagi. Tak comel lagi lah. Macam kata comel era Fazirah, comel era Fazirah. Comel.
Kalau nak ke Pak Hakim, nak ke dia? Dia ikhlas. Jujur. Dia kata saya harap ngak ke Pak Hakim didik saya masalah kata. Era Fazira. Nak tak ke? No. Kena Pak Hakim lah ni dah. Dah amai ke? Walaupun dia bekas Ratu Cantik Malaysia. Dah amai ke? Pergi sama ni bah. Jadi kegilaan ni tengok. Pergi ke? Oh iya dah tahu. Betul tak tahu. Lagi pergi kat sama lagi. Era Fazira tu lagi pergi lagi. Otak-otak sikit kan pergi lah. Malu. Demah down TV. Kalau saya cik uang. Comel dah ambil lagi. Apa dah ambil lagi? Kalau tu beg luar tengah hari malam jadi. Dah ambil lagi tu. Tu pun ramai nak dah. Hak ni comel di setara mana? Oh, kalau tubik atas muka bumi ni tengah hari ternampak betih malam lalu jadi. Tu sebuah comel. Wangi pula. Wangi dia ni timur barat dapat bau dah. Keharuman tubuh. Bini kita comel. Comel lah lagi Pak Hakim dah. Wangi dah. Akak tiap kali wangi tak? Akak tiap lepas kucing pak ekor kata ketuk. Hak ni timur barat dapat mencium keharuman dah. Batu bidadari ni mata dia ni dah anjing kelih tengok orang lain. Kalau Pak Hakim suami dia 24 jam tengok Pak Hakim semua. Sedap ke? Sedap ah. Oh ya, ramai ah. Dah ramai. Itu anak dari bidadari. Lagi pula mutahharah, sifat dia suci, tak ada haid, tak ada nifas, tak kena berak, tak kena kencing. Ketuk pun tak ada. Tengok. Semangat tak ni? Buat amal. Semangat dah. Jadi buat amal nak apa? Nak bidadari, ikhlas dah. Maka Tuhan sebut. Ikhlas tak dah. Buat amal nak syurga. Buat amal nak balasan gini. Ikhlas tak rendah. Ikhlas lain ni sempurna ikhlas lain. Apa maksud sempurna ikhlas? Tulis itu. Maksudnya ialah mengerjakan sembahyang hanya menuntut dan mencari redha Allah dan tidak menuntut dan mencari tujuan yang lain. Tu sempurna ikhlas. Buat amal Pak Hakim semata-mata nak mencari redha Allah. Tak ada nak ke nak redha Allah semata. Ayuh hai. Kalau katalah orang ajak kita kerja, kata berapa sen gaji nak bagi aku, kata gaji kira semula kerja tu cukup bulan tu, dia kata mana gaji acik kita kira akhirat. Rasa guna Pak Hakim? Betul lalu ke katok lalu? Katok tu tau. Oh berjelai gaji tengah mana. Oh boleh kata gaji kira akhirat. Mati tau. Kena ada sungguh hamba Allah temu. Dia kerja wiring. Wiring tu malah ceritalah siapa nama tu. Dia wiring tuan rumah suruh wiring 3 buah rumah. Rumah sewa dia. Jadi buatlah dan dia masa 2 bulan nak siap. Sebab ada orang nak masuk nyewa rumah tu. Lepas siap dia wiring 3 buah rumah, token rumah buat senyap. Dia rayalah nak raya lela tak boleh bitih. Nak baju raya, Tak boleh bitih. Kau tanya tu mana
Pok rasa guna dak payah pitih. Jenis buah pok ni orang jahat kita tak apa. Asalkan kita dengan jahat kau orang. Sebab dia pok gitu. Takut sembang, ya begitu. Dapat dah asal nak katok. Ada kau nak katok lele dah. Pi mikir orang lagi. Kita manusia lagi mikir. Kalau kita orang dah lesar kau. Dah orang ni kita kira lepas siap kerja tu dak oi pitih kita bakal senyap tak apa. Ni ngon cerita sakit. Kita mikir segini. Kita buat balik dengan orang, Tuhan wi molek. Kalau kita buat jahat dengan orang, Tuhan buat jahat dengan kita. Tu sipir dia. Bijak kat sipir kita. Lah ni alhamdulillah. Walaupun orang tak payah pitih, alhamdulillah senang. Pok dia. Ni wa amal ni. Hati dia ni semata-mata nak mencari redha Allah. Tak ada nak kok lain. Tak ambuh pahala, tak ambuh gitu. Nak redha Allah Taala semata. Itu sempurna ikhlas. Ini dipanggil hakikat batin juga, hakikat dalaman juga, yang bersangkut paut dengan tugasan hati. Lagi dan nak cikgu ni bang, nak cikgu ni, nak cikgu ni. Nak cikgu ni. Terang pakai agak-agak. Ta, zal, lam. Nak cikgu ni. Agak-agak. Lazada. Lazada, tak main Lazada dah ni. Shopee lah ni tau. Ada Shopee pak kai? Set. Ada. Beli tak Shopee? Shopee Omo. Top up banyak Omo itu. Top up 1000 bawah Shopee. Nak cikgu ni. Ada kita. Nak cikgu ni. Agak-agak. Jawabnya tazallul. Tazallul buat kai. Gapo tazallul? Tolong titi tolong. Ni tazallul kakak. Gapo tazallul? Tulis itu pula tazallul. Nak maklum sikit. Hari ni kita dikejutkan dengan kematian kakak kepada senasir. Kakak senasir. Pukul 4.55 petang ada. Kejut kau. Dengar cerita kisah napah. Kisah napah. Lepas tu petang meninggal. Kejut kau. Mula tak percaya kau. Lepas tu tanya Kairu. Kairu kata betul lah. Meninggal. Mayang Mananing di surah kubur. Paisyak. Dah kita. Baru temu baru ni di kedai ni makan untuk lelaki dengan anak baru temu. Dia tegur kita itu. Mana? Gitu tegur kali itu. Tak ada dah. Tu tazallul. Gapo tazallul? Tulis itu pula. Maksudnya menghina diri. Apa maksud menghina diri? Tazallul bahasa Arab Melayu menghina diri. Apa makna menghina diri? Kata aku ni dok pakar, aku ni jahat gitu. Ke mana? Menghina diri makna mana? Kata aku ni dok pakar, aku ni jahat, aku ni gini gitu. Dok bukan gitu. Dah apa makna menghina diri? Tulis pula. Makna menghina diri itu. Lapang. Makna menghina diri itu ialah usaha ingat dalam hati. Usaha ingat dalam hati bahawa diri kita itu sangat hina. Termasuk menghina diri. Usaha ingat dalam hati. Ingat apa? Ingat kata diri kita ni sangat hina. Atau makna menghina diri. Mana tempat hak nyata dalam semayang kita ni hina?
Kat mana Pak Gai? Dalam semayang tempat yang kata nyata kita ni hina, kat mana? Sujud Sujud ni tempat hak kita pijak Pijak Masa semayang dahi atas latar. Dalam mazhab kita Syafi'i, sujud sunat wi kena hidung. Sujud dahi tu wajib dah. Masa sujud tu sunat sujud wi papak kena hidung. Sebab apa? Nak wi nyata rupa hina. Kalau kita datuk takkan sujud atas latar. Ke mana? Tapi datuk ke tanseri ke gapa masa semayang, semua sujud atas tanah. Ni rupa kita hina. Itu makna tazallul. Ni hakikat batin juga, hakikat dalaman juga, yang sakut paut dengan hati. Tazallul. Lagi selagi. Dan apa? Cuba tu baca pula. Ta fa ha mi. Kenapa ni? Baca gua ni. Gua ni. Sikit kejut dah. Baca gua ni. Tafahum. Tu. Dan tafahum bagi ma'ani qiraah. Dipanggil cakap Arab campur Melayu. Cerita napa hak Piramli tu, hak Suding napa Ajis, hak Piramli hak baca surat cerita napa? Barangkali Arab dah je apa? Hak tu dah, hak topuk tu petak unta tu. Cerita napa tu? Oh, yang lapuk. Tu nak ayat apa tu? Tu kuat sindiran Piramli tu. Tunggu Pak King. Kalau kita mengkaji cerita Piramli, semua ada masuk tersirat belaka. Apa tersirat Suding baca apa hak pi baca sedap? Syair. Al-Kisah sebutlah kisah pi baca itu. Suding ke pi baca? Ajis. Lepas tu hak Suding baca ni hak Suding. Hak Arab lah. Hak Arab lah. Tu. Hak tu hak Firaun tu. Hak Piramli hak gini. Apa maksud situ? Itu Piramli tu duduk, dia panggil apa? Duduk nak wi bayangan tu rupa orang akan datang baca Quran. Piramli ni kata orang lah, dia ni wali seni. Wali seni. Sebab setiap penceritaan dia tu menceritakan yang lagi akan datang. Cerita Piramli mana tak habis lah. Banyak. Sebab tu lah tengok Piramli cerita dia penuh dengan isi tersurat dan tersirat. Pasti molek. Sebab tu tengok dalam YouTube Ustaz Datuk Badli Shah. Cuba tengok dia ungkaikan cerita Piramli, dan juga Ustaz Auni Muhammad. Dia banyak buat reaction cerita Piramli masuk tersirat dan tersurat. Cuba tengok. Tengok abang tu.
Allah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad. Dan tafahum, gapo tafahum, yakni faham bagi ma'ani qiraah, bagi segala makna bacaan. Apa maksud faham bagi segala makna bacaan? Apa maksud? Tulis itu pula. Maksudnya ialah hati sentiasa usaha. Hati sentiasa usaha untuk dapat fahamkan. Hati sentiasa usaha untuk dapat fahamkan segala makna di dalam sembahyang. Itu makna tafahum bagi ma'ani qiraah. Hati ni kok mana pun kena usaha juga untuk dapat fahamkan makna bacaan. Walaupun kita tak boleh faham secara satu persatu, kita faham secara umum pun boleh dah. Dan tasbih ataf pada kata qiraah. Jadi ayat lengkapnya dan tafahum bagi ma'ani tasbih, dan fahamkan juga bagi segala makna tasbih. Ma'ani qiraah, segala makna bacaan, dan tasbih ataf pada kata qiraah. Susun semula ayatnya, dan tafahum bagi ma'ani tasbih, dan fahamkan juga bagi segala makna tasbih. Ni dipanggil hakikat batin juga. Dan lainnya, lain daripada yang telah tersebut. Mana? Lain daripada khasyuk, lain daripada hadir hati, sempurna ikhlas, tazallu. Selain daripada tu, gapo lagi? Daripada tu bayang. Keterangan bagi lainnya tu dipanggil bayang. Daripada segala wazifah. Gapo wazifah? Wazifah ni bahasa Arab, Melayu segala pekerjaan, segala tugasan tu wazifah. Daripada segala wazifah, segala tugasan sembahyang yang batinah. Segala wazifah tugasan sembahyang yang batinah. Gapo lagi? Seperti tadabbur. Tadabbur pun hakikat batin. Gapo tadabbur? Bukan kabur, tadabbur. Gapo tadabbur? Tadabbur ialah hati memerhatikan makna bacaan. Tu tadabbur. Akan datang di kabonah. Itu habis itu. Maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggota, dan batin sembahyang bahagian hati dan sir. Ni sambung semula dah. Sambung semula. Maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggota. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sama. Dipanggil kalau ma'ani qiraah tu termasuk dah tasbih. Disebut ma'ani qiraah, segala makna bacaan termasuklah tasbih. Dipanggil ataf gapo? Dipanggil ataf am 'alal khas. Dipanggil ataf am 'alal khas.
Atah umum di atas hak khusus. Ni kena dengan ibarat lah. Dengan ibarat. Sebab tu kitab musolli ni dia tak mudah lah, dia payah sikit. Sebab tu dia kena baca tuwi bergaluh molek, jangan gaduh-gaduh. Sebab tu kita pelik tengok hak baca kitab moden tu. Hak baca kitab moden musolli, tuan badan tak ngaji. Dia baca gini. Dia cikgu ni. Tahu takut dipandang goreng tak tahu, hangit ke tak hangit. Tapi kitab musolli kalau ada adil mengaji, walaupun kitab moden sekalipun dia juga tak masuk. Jangan batu kena ngaji kitab musolli ni. Insya-Allah sama bulan akan datang. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah asr wal asr. Subhanakallah walhamdulillah. Wal asr.